Perbincangan yang membawa anda untuk mengenali artis-artis tempatan Sabah dengan lebih dekat lagi, di samping berhibur dengan klip-klip video mereka. Hai, salam sejahtera, salam satu Malaysia. Anda bersama saya lagi, Arniza Michael dalam Artesa. Iramaku, identitiku. Sekarang ini Nizam berada di Pekan Papar. Dan sudah pastinya Nizam akan memperkenalkan seorang lagi artis tempatan Sabah yang akan menemani kita dalam episod kali ini. Mau tahu siapa? Yuk ikut Nizam. Pekan Papar terletak lebih kurang 38 km daripada Bandaraya Kota Kinabalu. Merupakan destinasi persinggahan utama di Sabah, memandangkan lokasinya yang strategik. Terletak di tengah-tengah laluan di antara Putatan dan Kota Kinabalu di utara dan Membakut dan Beaufort di selatan. Setelah puas berjalan-jalan di Pekan Papar ini, Nizam ingin meneruskan perjalanan ke Kampung Titimbungan Papar, di mana Nizam akan bertemu dengan artis tempatan Sabah yang Nizam maksudkan tadi. Yuk. Perjalanan seterusnya, Nizam akan membawa anda ke rumah artis yang mengambil masa perjalanan selama 20 minit dari Pekan Papar. Halo, Pauline. Hai Nizam. Hai. Selamat datang. Jangan jauh kan datang sini. Boleh tahan jauh jugalah. Oke, jom masuk. Apa? Pauline Len, seorang lagi artis yang cukup dikenali di negeri Sabah ini. Artis kelahiran Papar dan berbangsa Kadazan Dusun ini merupakan seorang yang periang dan peramah. Namun bercita-cita tinggi untuk menjadi penyanyi yang dikenali bukan sahaja di negeri Sabah tetapi di seluruh Malaysia. Ya, anda bersama saya lagi Nizam dan sekarang ini Nizam bersama Pauline Len. Ya, apa saya kabar Nizam. Pauline? Sihat. Sama-sama lah kita sihat Ya, kan? sihat. Ya. Dan pastinya ramai yang tertanya-tanya, siapakah Pauline Len ini kan? Nah, Ya. jadi sila perkenalkan diri. Hai, saya Pauline Len. Saya berasal daripada Papar dan saya adalah anak yang kelima daripada 6 orang adik-beradik. Cantik bergaya ya Pauline Len. Terima kasih. Itu serba sedikit mengenai Pauline Len. Ya. Dari awal pendidikannya pula macam mana? Okey. Masa sekolah rendah saya bersekolah di dekat kampung sini juga, iaitu sekolah SK Sabandil. Dan apabila saya melangkah ke sekolah menengah, saya bersekolah di sekolah St. Mary Limbahau Papar. Oh, selain menyanyi, apakah kerjaya sebenar Pauline Len? Okey, sebenarnya saya bekerja sebagai seorang pendidik. Pendidik. Mengajar bahasa? Saya mengajar bahasa Inggeris. Wah. Sebelum kita pergi lebih lanjut lagi mengenai Pauline Len, apa kata kita berhibur dulu dengan klip video pertama beliau. Pernah dulu memulakan, kau lafazkan kata dustamu. Aku tak pernah membuatmu terluka, walau kadang sakit ku rasakan. Kini pasti ku kan pergi tinggalkanmu. Kau anggap semua itu kesilapanku. Ku salah, kau teruskan menyakitiku. Ku sadar kau bukanlah untukku.
aku. Namun ku harus melupakan dirimu. Itu yang terbaik untuk kau dan aku. Kini pasti ku kan pergi tinggalkanmu. Kau anggap semua itu kesilapanku. Usahlah kau teruskan menyakitiku. Ku sadar kau bukanlah untukku. Kini pasti ku kan pergi tinggalkanmu. Kau anggap semua itu kesilapanku. Usahlah kau teruskan menyakitiku. Ku sadar kau bukanlah untukku. Kini pasti ku kan pergi tinggalkanmu. Kau anggap semua itu kesilapanku. Usahlah kau teruskan menyakitiku. Ku sadar kau bukanlah untukku. Kau bukanlah untukku. Karakter si Paul ini dari kecil lagi memang saya nampak dia memang dia baiklah, sebab dia waktu dia 5 tahun lagi dia memang dia minat dengan nyanyian. Kemudian dia sekejap saja dia boleh tangkap semua itu seni kata itu lagu. Dan bila dia ikut pertandingan menyanyi itu dalam 5 tahun itu dia boleh ikut pertandingan menyanyi dan memang dia dapat first. Dan memang saya sentiasa galakan dia lah gitu. Dan dia juga ada pewaris saya lah, sebab dulu saya pun begitu juga. Saya seorang recording artis di RTN bagian Kedasan dulu. Jadi saya bangga lah sebab anak saya ini mewarisi saya punya seni. Harapan saya dengan anak saya Paul ini semoga dia pergi lebih jauh lagi, bukan di Sabah saja, malah di seluruh Malaysia. Masa dia kecil yang saya ingat, masa dia umur 3 tahun, dia memang yang kalau dia menangis memang kuat menangis. Suara dia kan kalau menangis kan dia memang nyaring. Boleh saya bayangkan macam boleh dengar sapu kampung dia menangis. Kalau dia menyanyi, masa itu kan dia belum sekolah. Kalau dia menyanyi dia pegang buku. Buku apa-apa aja lah. Kalau dia pegang buku tuh kan dia menyanyi. Tapi sekali kami tengok buku tuh terbalik. Dia belum tahu kan, tapi dia suka menyanyi. Harapan saya kepada Pauline, harap dia akan lebih maju. Bukan saja di negeri Sabah, malah di seluruh Malaysia. Baiklah, kita berbalik semula kepada Pauline Len. Dan sebagai seorang guru, kan, kenapa tiba-tiba boleh memasuki bidang nyanyian ni? Okey, cerita tentang ini sebenarnya sejak dari kecil lagi saya memang sudah melibatkan diri dalam bidang seni suara, selalu ikut pertandingan dan sampailah saya besar dan sampailah saya menerbitkan sebuah album. Wah, begitulah awal penglibatannya kan? Yes. Jadi siapakah menjadi penyokong kuat Pauline? Okey, penyokong kuat yang paling kuat adalah
keluarga saya sendiri, yaitu ibu bapak saya, terutamanya ibu saya, dan juga adik-beradik saya, dan juga tidak lupa suami saya sendiri. Oh, Pauline Len ni sudah berumah tangga rupanya. Iya, sudah. Jadi macam mana penerimaan suami? Pauline Len mau menjaga rumah tangga, mau bekerja. Jadi apa pandangan suami? Okey, bagi pandangan suami, dia sebenarnya sangat sporting. Dia sebenarnya sangat sporting dan memahami dengan kerjaya saya sebagai seorang guru dan juga sebagai seorang penyanyi. Dan sentiasa memberi saya sokongan. Kadang-kadang kalau saya ada show, dia yang sendiri hantar saya. Dia memang sentiasa memberi sokongan lah. Dan macam mana pula penerimaan orang ramai? Okey, bagi penerimaan orang ramai, pada mulanya penglibatan saya dalam bidang seni suara, memang saya akui yang memang ada orang yang tidak berapa suka dengan cara penampilan dan juga cara penyampaian yang dibawa oleh saya. Tapi apabila saya mengikuti pelbagai pertandingan, sedikit demi sedikit saya boleh memperbaiki dari segi saya punya penampilan dan juga dari segi vokal saya sendiri. Dan Pauline Len berkhidmat di mana? Saya pada mulanya saya berkhidmat masa pertama kali posting. Saya berkhidmat di sebuah pulau, iaitu di Semporna, Pulau Bumbum, dan nama sekolah itu adalah SK Hampalan. Dan setelah saya mendirikan rumah tangga, saya pun berpindah ke Kota Marudu. Sekolah kedua saya iaitu SK Sampir. Dan apabila sudah bertugas selama hampir 10 tahun di sekolah itu, dan saya pun telah dipindahkan ke sekolah baru iaitu sekolah SK Tumundak Salim Mandut di Kota Marudu. Dan macam mana penerimaan anak murid dan rakan-rakan guru yang lain? Okey, penerimaan mereka sangat positif. Mereka menerima saya sebagai seorang artis. Mereka memberi layanan yang baik kepada saya. Dan apabila saya masuk, murid-murid itu kan semua menjadi diam. Saya dorang mendengar apa semua yang saya cakap, mereka dorang dengarlah. Macam saya rasa dorang macam mau menjadikan saya sebagai idola dorang lah. Ya, tapi itu adalah salah satu contoh yang terbaiklah saat seorang guru menjadi idola. Ya. Kan? Dan adakah Pauline dapat nama timangan di sekolah? Nama timangan yang selalu kalau saya melimpas di bilik-bilik bilik darjah, mesti dorang panggil, "Cikgu cantik, cikgu cantik." Wah, cikgu cantik katanya. Perasanlah kan? Tapi itu salah satu semangat untuk Pauline jugalah. Cikgu cantik, sentiasa cantik. Ya. Dan kita mau tahu jugalah apa aktiviti di masa lapang Pauline? Aktiviti di masa lapang saya, apabila ada saja masa lapang, tiada show, saya akan lebih memenuhi saya punya masa lapang bersama dengan anak-anak saya lah. Begitulah cerita Pauline serba sedikit kan. Untuk paparan seterusnya, jangan ke mana-mana. Kita jumpa sebentar lagi. Bersama meniti waktu yang terbatas di dalam. Jika ada keperluan atau sebelum rakaman lagu dilakukan, Pauline Len akan menghabiskan masa di studio untuk berlatih nyanyian dan vokal bagi lagu yang akan dirakam ataupun lagu untuk persembahan. Latihan ini penting bagi Pauline untuk beliau memahami kehendak komposer di samping penghayatan dan memantapkan lagi vokal beliau. Melengkapi cerita cintaku, tanpa satu pun bisa menghalang dirimu. Okay, Pauline sendiri saya boleh kelaskan kalau dari segi range vokal, dapat saya jelaskan bahawa Pauline memiliki suara yang lebih ringan atau dalam masa yang sama di samping ringan, beliau juga memiliki suara yang lebih tinggi atau kita kenal sebagai sharp. Sebab itulah kelebihan Pauline menyanyi lagu-lagu yang lebih tinggi amat mudah. Kelebihan beliau itulah yang membolehkan beliau untuk mengorak langkah atau maju lebih lagi dalam bidang nyanyian ini. Tidak tertumpu kepada satu jenis genre atau satu genre saja, tetapi lagu-lagu yang lebih mencabar vokal beliau. Saya cuma mengharapkan Pauline supaya meneruskan karya beliau di samping bertugas sebagai seorang guru dan juga mempunyai cita-cita untuk menembusi bukan saja pasaran di negeri Sabah, tetapi juga boleh menembusi pasaran Malaysia terutamanya, dan juga kalau tidak ada halangan mungkin Pauline boleh maju setapak lagi atau boleh pergi pada international atau antarabangsa kan. Itulah harapan saya kepada Pauline bersama-sama juga dengan artis-artis yang lain lah di negeri Sabah.
Ya, Anda masih lagi bersama kami di sini. Dan sekarang ini kita berada di mana, Pauline? Oke, sekarang ini kita berada di Zara's Boutique Hotel, di mana apabila saya berurusan di Kota Kinabalu ataupun saya ada show, saya akan menginap di sini. Jadi selain daripada membuat persembahan, Pauline ada mengikuti mana-mana pertandingan? Oke, sebelum saya mengeluarkan album pertama saya memang aktif lah ikut pertandingan menyanyi. Seperti contoh Sugandoi, pertandingan yang dianjurkan di sekitar Kota Kinabalu dan juga di daerah-daerah yang berhampiran dengan Kota Kinabalu lah. Wah, agak aktif juga lah kan ceritanya. Antara kejayaan yang Pauline sudah capai? Kejayaan yang pernah saya capai setakat ini, saya pernah menjuarai pertandingan Sugandoi di peringkat daerah Kota Marudu, daerah Kota Blut, dan juga seterusnya menjadi wakil kepada daerah tersebut untuk pergi ke peringkat negeri. Dan juga saya pernah menjuarai Sugandoi anjuran APCO peringkat negeri dan pernah menjuarai Voice of Borneo di daerah Kota Marudu. Ya, yang pastinya juara saja yang saya dengar sekarang ini kan. Tahniah kepada Pauline. Terima kasih. Itu antara kejayaan yang cukup membanggakan. Dan bila kita cerita pasal album tadi kan, jadi siapa yang bertanggung jawab dalam pembikinan lagu Pauline? Oke, pembikinan album saya terdapat 4 orang komposer, yaitu Ben Simon Bukak, Bernard Lyman Michael, Sandra Liu, dan juga Peter Anderson. Ya, dan lagu pertama yang Pauline rakamkan? Pertama sekali yaitu lagu single sebenarnya yang pertama saya rakam yaitu lagu Dusun, Pason Kumau Kepusan yang telah diciptakan oleh Ben Simon Bukak sendirilah. Apa maksud dia tadi itu? Pason Kumau Kepusan bermaksud pesan kepada kekasih. Wah, cerita cinta juga lah Iya, nih. cerita cinta. Iya, gitu. Bila cinta-cinta pasti ada suka duka kan? Iya, itu pasti ada. Begitu juga bila di dalam industri ini. Apa pula cerita Pauline? Oke, sepanjang saya menyanyi, suka duka dia memang sama rata saja, tapi lebih banyak pada suka lah. Sebab banyak mencapai kejayaan. Dan yang bikin duka dia nih, kalau bilang saya pergi show, kadang-kadang bayaran dia begini saja. Oke, saya paksa terima saja lah. Sebab kalau bilang kita tidak terima, kena cakap pula sombong. Jadi saya pun sebenarnya tidak sombong. Sebenarnya kalau orang lebih mengenali saya sangat peramah. Betul kan? Betul. Pauline ini memang sangat peramah. Itulah antara cerita kisah dukanya tadi. Dan apakah perancangan Pauline untuk di masa akan datang? Oke, perancangan saya untuk di masa yang akan datang, selepas penerbitan album pertama saya akan menerbitkan album MTV Karaoke. Dan juga saya akan menerbitkan album kedua saya, Sabar. Ya, harap bersabar semua. Itulah dia perancangan Pauline. Baiklah, untuk paparan seterusnya, kita berhibur dengan klip video kedua Pauline. Ganda dan kulumasan ko gulianu Kau pusat natahaku no ngawis untuk kinawaku No kokosku no iti ko tumbayaanku
Dengan berakhirnya klip video dari Pauline Len itu tadi, maka berakhirlah sudah paparan untuk episod kali ini. Harapan Nizam, semoga anda semua telah pun terhibur dan akan terus setia bersama Nizam lagi di episod yang akan datang. Ingat temu janji kita di hari dan waktu yang sama dalam Artesa. Iramaku, identitiku. Kepada para peminat dan penyokong saya, teruskan menyokong saya dan jangan lupa sokonglah industri musik tempatan Sabah. Meninggalkanmu. Sorry, salah okey. Len! Ay, kenapa lagi? Adima. Kenapa ya?